Selamat sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Prashantini Ganesrao. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk rasuah. Ahli kumpulan saya ialah Niveshini Muthukumar, Ilawarsi Saravanan, Navisha Murugan, Prashantini Ganesrao dengan Sankirtana Sukumaran. Apa itu rasuah? Apa itu rasuah? Rasuah bermaksud penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas tidak rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Sekian, terima kasih. Akta rasuah antaranya ialah berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009, Akta SPRM 2009, Akta 694. Yang pertama ialah permintaan atau penerimaan rasuah, Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009. Kedua ialah penawar atau menerima suapan, Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Ketiga ialah mempermukakan tuntutan palsu, Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Penggunaan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam, Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Punca berlaku rasuah. Apakah punca-punca rasuah? Antara punca-punca rasuah adalah politik yang tidak telus dan boleh rujuk sebagai masalah ketulusan sistem pentadbiran kerajaan kita. Masyarakat menganggap bahawa masalah rasuah ini bermaharajalela kerana kerajaan tidak memiliki satu sistem yang telus, terutamanya aspek pemberian tender, kontrak dan projek lain yang menyebabkan ramai pekerja awam mengambil kesempatan daripada kelemahan ini untuk mengaut keuntungan dengan memberikan rasuah. Kesempitan hidup dan kurang didikan agama merupakan punca yang dominan berlakunya rasuah. Semua agama di dunia menyeru perkara yang sama, iaitu mementingkan kebaikan dan melarang kemudaratan. Didikan agama dan moral merupakan pedoman dan panduan kita semasa menempuh belantara kehidupan. Namun demikian, seseorang yang tidak mempunyai iman yang kuat mudah terpengaruh dengan dunia hedonistik yang mementingkan aspek kebendaan semata-mata. Mereka akan leka mengejar kekayaan dan mudah terjerumus ke dalam lembah kejahatan dengan mengambil rasuah untuk memenuhi fata morgana diri sendiri. Individu sebegini sudah kehilangan prinsip asas dan ibarat kapal tanpa nakoda. Punca yang lain adalah kelemahan kepimpinan dalam organisasi. Kepimpinan yang tidak cekap dan lemah menyebabkan kurang penilaian dan pemantauan ke atas golongan pekerja. Hal ini akan mendorong aktiviti rasuah berlangsung secara berleluasa dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, golongan pekerja merupakan golongan yang mudah terjebak dalam gejala rasuah. Faktor sosial dan budaya masyarakat turut menjumpang berlakunya gejala rasuah. Masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam membentuk wang dan benda sempena menjambut hari-hari, iaitu hari jadi, hari perkahwinan,
dan sebagainya. Hari yang baik ini memberi kesempatan kepada berasuah dan menerima rasuah melakukan rasuah sama ada diminta, disogok atau diumpan tanpa disedari. Seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga dengan 1001 alasan peribadi. Punca ini adalah memberi kesempatan untuk sifat tamak, iaitu sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadiannya. Kesan-kesan rasuah kepada individu. Selamat sejahtera. Sekarang, saya akan menerangkan tentang kesan-kesan rasuah terhadap individu. Antara kesan-kesan rasuah terhadap individu yang sangat komen adalah kehilangan pekerjaan. Hal ini berlaku kerana jika penerimaan rasuah tersebut diketahui oleh orang atasan, mereka mesti pecat individu tersebut kerana ia akan melibatkan imej sesuatu syarikat tersebut. Selain itu, kejatuhan moral atau maruah. Juga, salah satu kesan rasuah terhadap individu. Hal ini demikian kerana individu tersebut akan rasa kecewa terhadap dirinya dan ia juga melibatkan individu tersebut membuat sesuatu yang tidak sepatutnya. Individu yang menerima hukuman disebabkan menerima rasuah adalah salah satu pengajaran yang patut diperolehi oleh setiap individu yang ingin atau yang akan mula menerima rasuah. Menerima rasuah juga akan menghancurkan keharmonian hidup berumah tangga kerana orang akan selalu berpandang hina bukan untuk orang yang menerima rasuah sahaja, malah seluruh ahli keluarga. Jika keadaan ini berterusan, keluarga individu tersebut akan terabai. Kerana jika individu itu tengah menerima atau sedang menerima hukuman, maka tiada siapa pun akan menjaga keluarga individu tersebut maupun saudara mara. Sekarang, saya akan berhenti di sini dan saya menjemput kawan saya untuk menerangkan seterusnya. Sekian, terima kasih. Kesan-kesan kepada negara. Kesan-kesan kepada negara ialah melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Kedua ialah menyebabkan pentadbiran negara menjadi lemah dan huru-hara. Yang ketiga, menjejaskan imej dan kredibiliti negara. Yang keempat ialah menjejaskan kualiti infrastruktur atau program. Yang kelima ialah pembangunan tidak seimbang dan saksama, dan terakhir ialah melahirkan pegawai yang tidak amanah dan gagal dalam pelaksanaan. Kesimpulannya ialah kita hendaklah bekerjasama dan bersatu padu bagi mempenteras rasuah yang kian meningkat. Selain itu, kita juga perlu menjauhi sifat tamak yang boleh menyebabkan perbuatan rasuah serta mengelakkan diri daripada perbelanjaan melebihi pendapatan. Rakyat sangat berharap tiada sesiapa akan terkecuali daripada tindakan undang-undang. Martabat atau parti politik bukan payung yang melindungi sesiapa daripada penghakiman dan hukuman.